Okey, selamat pagi dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid 4 Bestari dan 4 Wawasan. Hari ini ialah 22 Jun 2021, hari Selasa. Matematik kita pada pagi ini pukul 11 hingga pukul 12 pagi ya. Pukul 11 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Okey, pagi ini kita ada dua orang pelajar dari 4 elit iaitu Lester Brenda dengan Muhammad Mukris. Mungkin boleh salah seorang beritahu saya matematik awak punya kelas sampai tajuk mana, Lester? Sampai tajuk ni juga sama. Tajuk ini sudah habis ke? Bukan, masih dalam tajuk ni. Awak ada nota saya ini? Tak ada cikgu. Okey, so awak catat dulu jawapan. Nanti saya akan hantar bab ini punya soft copy ya ke dalam grup. Awak boleh download ataupun awak boleh ambil dari sana, cetak sendiri. Cetak sendiri ya, ataupun jika anda perlu saya cetak, beritahu. Supaya nanti masa saya hantar nota bab 7 hingga bab 10, saya selit masuk untuk dua orang awak ini, iaitu Mukris dengan Lester. Okey, so settle. So sekarang ini awak ambil dululah. Ambil catatan dululah, catatan dulu. Dan untuk nota bab 7, 8, 9, 10 seperti yang telah saya maklumkan kepada semua tadi, saya maklum sekali lagi. Untuk bab 7, 8, 9, 10, sebab bab 6 ini kita sudah hampir kepada penghujung. So lepas siap bab ini, saya akan pergi bab 7 terus. So bab 7 hingga bab 10, nota cikgu sudah hantar ke sekolah untuk fotoset. Saya rasa dalam beberapa hari inilah akan selesai. Selepas selesai, saya akan stapler bungkus dalam pek plastik seperti kali yang lepas, dan saya akan letak di pondok keselamatan sekolah. Awak datang ambil. Bukan awak datang dan mak bapak ke siapa-siapa lah, abang ke kakak ke, masa dia kerja, balik dari kerja pergi kerja ke, pada awak bagi balik dari kerja sebelah petang ke, awak masuk ke Bukit Asik, pergi ke pondok keselamatan, beritahu nama dan juga kelas. Mereka akan beri kepada anda. Contohnya Lester Brenda 4 Bestari, dia akan carilah. Dan saya memang balut dalam pek plastik. Pek plastik nama kelas sekali. So senang, senang. Okey, so ambil dan bawa balik, tulis nama, dan itu akan kita gunakan semasa Google Meet kita. Dan jangan lupa kita ada buku kerja, kita ada buku teks sebagai sebagai backup lah. So 3 benda yang kita akan guna: buku teks, buku kerja dan juga nota. Nota. Okey, so tanpa membuang masa kita akan mula. Walaupun saya rasa 4 wawasan baru berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jennifer Sear kenapa tidak hadir pagi ini lah? Ada, saya tengok sekejap Jennifer ini memang selalu ada. Sekejap. Saya call dulu Jennifer， 现在是数学课，为什么你没有上呢？ Okay, so kita sambung Alright, ini dia. So kita sudah belajar bagaimana membuat lorekan Minggu lepas kita sudah buat lorekan. Apabila anda diberikan satu sistem ketaksamaan linear. Sistem ketaksamaan linear di sini bermaksud anda diberikan dalam satu sata catesan, anda diberi 2, 3 atau 4 garis lurus. Kemudian anda dikehendaki membuat lorekan di mana kawasan yang memuaskan kesemua ketaksamaan linear yang diberi. Ini sudah kita bincang banyak soalan, sampai soalan 22 masa itu kan. Sebab ini adalah penting, so saya memang beri banyak soalan untuk buat lorekan. Dan saya percaya 4 Bestari dan juga pelajar-pelajar 4 wawasan yang ada ikut sejak awal bab ini, memang awak boleh lorek dengan baik. Okay. Alright, dan sekarang kita cuba pergi ke muka surat seterusnya, iaitu muka surat 9.
muka surat 9, ya contoh 11. So kalau kita tengok contoh 10, anda dikehendaki membuat lorekan. Tapi contoh 11, anda perlu nyatakan sistem ketaksamaan linear yang memuaskan rantau pelorek berikut. So anda telah diberi lorekan. Contohnya soalan nombor 1 ini, anda diberi lorekan ini. Ini anda diberi. Hari itu kita nak buat ini. Tapi sekarang dia bagi ini. Apabila dia bagi kita lorekan, soalan minta awak buat apa? Minta awak menuliskan ketaksamaan. Okey, saya besarkan macam ini, boleh nampak. Okey, so kita tengok di sini ada segitiga, maksudnya 3 sisi kan, 3 sisi, 3 ketaksamaan linear, 3 garis lurus kan. Okey, kita tengok yang garis putus-putus ini. Ada nampak garis putus-putus ini? Ini ini adalah persamaan ini persamaan ini, dan kita dapati bahawa garis putus itu dia ke bawah rantau pelorek kan, ke bawah rantau pelorek. Kalau ke bawah kita guna apa? Ke bawah kita guna apa? Vanessa. Ke bawah kita guna apa? Vanessa, awak ada di sini? Ya. Kalau ke bawah lebih kecil ke lebih besar? Itu maksud saya. Lebih kecil ke lebih besar? Hello? Lebih kecil, ya. Kenapa tidak mau bercakap? Empat bestari memang semua pemalu. Pelajar perempuan pemalu. Biasa. Okey, so lebih kecil. So kita tukar sama dengan itu kepada lebih kecil. Lebih kecil sahaja kerana garis putus ataupun garis sempan. Kalau garis sempan, lebih besar, lebih kecil. Jadi yang lain sama. Y 2/3X tambah 5. Yang lain semua sama. Yang berubah ialah tanda sama dengan tukar kepada ketaksamaan. Itu yang kita tukar. Itu yang kita tukarkan. Lepas itu kita tengok yang kedua ini. Yang saya guna purple color ini. Mungkin awak nampak macam biru tapi sebenarnya purple. Okey, purple color ini dia adalah di bawah garis lurus ini kan. Di bawah, kawasan pelorek di bawah. Di bawah maksudnya lebih kecil. Tetapi oleh sebab garis dia garis padu. Garis padu, padu maksudnya garis lurus. So kita ada sama dengan. So yang lain sama. Y negatif 2X tambah 7. Yang lain sama, kita saling. Yang perlu kita ubah ialah ketaksamaan. Simbol ketaksamaan. Okey. Boleh ini dia. Dan yang ketiga satu lagi ialah garis lurus ini ini dia. Okey. Dan kawasan pelorek dia di sini ialah ke atas. Ke atas. Ada nampak ke atas? So ke atas anak panah hijau itu ke atas. Ke atas and then garis ini garis padu. Ke atas maksudnya lebih besar atau sama dengan Okey, lepas itu yang lain samalah. 2Y tambah X tambah 4 lebih besar sama dengan 0. Okey. Ini jawapan dia, lebih besar atau sama dengan 0. Itu 3 ketaksamaan yang kita nak tulis. So tuliskan. Okey jadi kepada pelajar yang sudah ada masalah lain kemudian dia left dia terleft dan mereka kena kembali sebab nanti pada akhir nanti saya akan ambil kehadiran sekali lagi lah untuk memastikan yang saya tip itu memang ada hadir.
Okay. So, itu soalan 1. Orang boleh dengar suara saya dengan jelas ke? Lester? Boleh, cikgu. Okay. So, saya harap semua boleh dapat apa yang saya terangkan. Kalau saya sini cakap, tapi awak sana lambat terima, maksudnya itu line awak slow. Line awak slow. So, tak ada cara lain lah. Line slow itu tanya kepada pihak komunikasi lah. Kalau Selcom, tanya Selcom lah. Kalau TG, tanya TG lah. Okay. How? Alright, kita pergi ke yang seterusnya. Sekejap. Ada Okay. Okay, next soalan nombor 2. Kawasan pelorek ialah ini ya. Dia ke bawah. Ada nampak ke bawah ini? Ini dia. Ini kawasan pelorek. Okay, so tuliskan 3. Tuliskan 3. Jadi 3 ini, yang pertama you tengok dari kiri S sama dengan negatif 2. Ini kan kawasan pelorek ke sini. Ke sini ya. Jadi dia adalah lebih besar. Dan kerana dia adalah garis padu, so kita tulis X lebih besar sama dengan negatif 2. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tengok Y sama dengan 2 ini. Y sama dengan 2, garisan kawasan pelorek dia di bawah kan? Ke bawah. Ke bawah maksudnya lebih kecil. So Y lebih kecil sama dengan 2. Masih guna sama dengan kerana ini garis padu. Ada 2 jenis garisan kan? Garis sempang, garis padu. Kalau garis padu lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan. Kalau garis sempan lebih besar lebih kecil. Okay, ya? Alright. Okay, yang terakhir warna hijau. Saya tak tahulah warna hijau ini boleh terang tak? Okay, saya tukar satu hijau yang lebih gelap sikit. Okay, so garisan ini kan? Garisan ini. Bersamaan ini ya. Okay, so dia adalah ke bawah. Ke bawah. Ke bawah maksudnya lebih kecil. Lebih kecil. So dia kena tulis 2x tolak 3y tolak 3 lebih kecil sama dengan 0. Lebih kecil sama dengan 0. Lebih kecil sama dengan 0. Okay, lebih kecil sama dengan 0. So ini pun salah satu bahagian yang dulu selalu ditanya dalam bukan dulu lah, maksud saya selalu ditanya dalam peperiksaan. Okay, so saya harap awak kena tahu, bukan saja kena tahu lorek, tetapi kena tahu juga daripada lorekan yang diberi buat balik ketaksamaan. Maksudnya pergi depan boleh, undur ke belakang pun boleh. Kena 2 arah. Sekarang ini memang KSSM macam itulah. Dia bukan saja tahu pergi depan tapi tak tahu undur. Ini kena tahu pergi depan, kena tahu undur juga. Harap semua faham maksud saya. Aku nanti awak dengar lain daripada yang saya maksudkan. Okey. Okey, so kita pergi soalan 3 dan 4 Kalau belum tolong maklumkan jangan diam saja, nanti awak tak sempat, you tak beritahu saya sudah pergi ke yang seterusnya. Kalau tak sempat, beritahu. Cikgu, saya belum. Saya tidak akan marah kalau awak belum. Saya boleh tunggu, kawan-kawan pun boleh tunggu semua. Okey, yang seterusnya 3 ketaksamaan juga. Okey, kita sebenarnya ketiga-tiga itu awak boleh mula dengan mana-mana satu. Mana-mana satu. Contohnya saya mula dari bawah dulu ini. And then garis ini garis hitam padu, garis padu. And then dia ke atas.
Garis ini ke kawasan pelorek ke atas garis tersebut. Ke atas maksudnya lebih besar. So Y tambah 1/2X lebih besar sama dengan negatif 6. Okay, itu yang pertama. Lebih besar. That's why anak panah itu sangat berguna lah. Selalu saya guna cara ini untuk beritahu pelajar. Dan yang kedua, saya tengok garis putus-putus itu. Ini ke kanan. Ke kanan maksudnya lebih besar juga. Tetapi dia garis putus-putus ataupun garisan sempan. Jadi kalau dia ke kanan lebih besar, maksudnya guna simbol ini saja. Lebih besar. So, Y lebih besar. Negatif 3X tolak 15. Dan akhir sekali kita tengok yang sebelah kanan ini. Ini punya garisan ke kiri ataupun ke atas. Itu lebih, saya rasa ke atas lah, ke atas. Ke atas, ke atas. Okay. So, ke atas lebih besar. So, Y lebih besar sama dengan, kerana ini garis padu, 4X tolak 12. Okay, garisan padu. So, lebih besar sama dengan. Okay, lebih besar sama dengan. So, kalau jawapan lebih besar sama dengan awak tulis lebih besar saja, itu dikira salah. Itu dikira salah. Sebab ada bezanya garis putus-putus dengan garis padu. Kalau garis padu, titik itu letak pada garis itu, titik itu kepunyaan. Titik itu kepunyaan garis. Tetapi kalau titik itu terletak pada garis putus-putus ataupun garis sempan, titik itu tidak semesti kepunyaan garis itu. Sebab, itulah saya kata sebab dia garis putus-putus. Dia lebih besar, lebih kecil. Mungkin ya, mungkin tidak. Macam itu. Ada beza dia. Okey, soalan nombor 4. Okey, kita sambung. Mana-mana garis dululah. So, saya ambil yang bawah ini. Dia ke atas kan, lebih besar. Garis padu. So, 2Y tambah 3X tambah 5 lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, garis putus-putus ini, garis putus-putus ini ke bawah. Kawasan berlorek kan, ke bawah. Ke bawah maksudnya lebih kecil. So, 2Y tolak S lebih kecil 15. Lebih kecil. Lepas itu yang ketiga, yang ini, ke atas. Kawasan berlorek ke atas garisan. Ke atas maksudnya lebih besar. Dan dia adalah garis padu. So, lebih besar sama dengan, so, 2Y lebih besar sama dengan 5S tambah 3. 5S tambah 3. Okey ya? Sudah? Amni sudah? Belum, tunggu sekejap. Okey. Amni Syami, dapat ikut ke Amni, Muhammad Amni? Boleh ikut? Nur Nadia Alia, boleh ikut? Boleh. Okey. Aishi Akmal, boleh ikut kah? Boleh, boleh. Okay. Kalau tak boleh tolong beritahulah. Okey. Tadi satu lagi Muhammad Asri, dia left, dia ada kembali ke saya semak. Muhammad Asri ada ke di sini? Muhammad Asri. Tidak ada. Dia sudah quick. Tidak kembali ya. Ada. Sorry, ada. Ada ya, thank you. Lepas itu 4 Bestari, kita tanya Nazim. Oh, lama tidak jumpa Nazim. Halo Nazim. Boleh ikut kah? Ya, ada jawapan. Eric Sebastian, dapat ikut Eric? Eric? Dapat. Davian? Boleh ikut Davian? Boleh. Boleh, bagus. Nazim, awak tidak menjawab saya. Awak ada di sini kah? Nazim. Ada cikgu. Ada. Oh. Masalah cikgu lain. Boleh ikut kah?
Boleh cikgu. Okey, bagus. Nur Mirza. Nur Mirza Hanania. Dapat ikutkah? Boleh. Satu lagi saya tanya Muhammad Al Mukris. Dapat ikut? Mukris? Dapat cikgu. Okey, bagus. Alright. Okey. Tidak susah. You onkan kamera, onkan you punya mic and then bercakap and then tutup balik lah. Okey, so itu untuk soalan 3 dan 4. Kita pergi soalan 5 dan 6. 5 dan 6. Okey ya, 5 dan 6. Okey. Ya. Kita pergi ke mana? Kita pergi ke Thailand atau tidak? Okey. Saya besarkan lagi sebab saya rasa persamaan ini macam boleh ya, kalau tengok ini boleh. Okey, yang pertama yang ini 5Y sama dengan 3S tambah 5. So, garisan dia adalah garis putus. Garis putus-putus. Dan dia ke bawah kawasan berlorek. Rantau berlorek ke bawah. Ke bawah lebih kecil lah. So, 5Y lebih kecil 3X tambah 5. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, kita boleh tengok yang ada di sini X sama dengan 9. Ini garis padu. Dan dia punya garisan adalah ke kiri. Ke kiri maksudnya lebih kecil. So, X lebih kecil sama dengan garis padu ada sama dengan 9. Okey. Ramai pelajar akan kata, cikgu, hanya 2 persamaan diberi, mana satu lagi tak beri. Tak tahu macam mana nak buat. Tak tahu kan, garisan ini tidak beri persamaan kan. Kalau dia tak beri persamaan, itu bermaksud awak kena bina persamaan sendiri. Senang saja, you tengok. Pasti S di sini, apa nilai di sini dia sentuh? 9 kan? Pasti Y pun sini 9 kan? Kalau pasti S, pasti Y sentuh pada nilai yang sama, persamaan dia ialah X tambah Y sama dengan 9. Awak tutup Y, X sama dengan 9. Awak tutup X, Y sama dengan 9. Kan? Jadi persamaan dia X tambah Y sama dengan 9. Dan kalau kita tengok kawasan rantau berlorek dia ke atas. Ke atas maksudnya lebih besar sama dengan so S tambah Y lebih besar sama dengan 9. Senang saja. Walaupun garisan itu tidak diberi, tapi kita masih boleh buat persamaan dia. Kita masih boleh buat persamaan. Okey. Teruskan. Kalau ada apa-apa masalah, tolong maklumkan saya. Maksudnya tak nampak ke, belum siap ke, apa jual lah. Tak sempat saling ke, apa saja. Maklumkan cikgu supaya saya boleh tunggu. Okey, soalan 6. Kalau terlalu laju ke, beritahu juga. Okey. Okey, soalan 6. Okey, kita tengok garisan ini dulu boleh. Ini ya. Ini persamaan dia ini. Kawasan berlorek ke bawah. So, lebih kecil dan sama dengan sebab garis padu. Garis padu. Okey, so Y sama, lebih kecil. Lebih kecil sama dengan 2/3 X tolak 8. Lepas itu, garisan ini lebih kecil juga. Okay, ni lebih kecil. So, Y tambah S lebih kecil sama dengan sebab garisan padu. Garis padu lebih kecil sama dengan 4. Dan akhir sekali, ini pun garisan tidak diberi garis putus-putus kan. Ada nampak garis putus-putus ni tak ada kan. Saya tengok garis putus-putus ini dia mengufut. Mengufut ini nilai di sini negatif 7 kan. Negatif 7 jadi persamaan ini pasti Y So Y sama dengan negatif 7. Persamaan dia ialah Y sama dengan negatif 7. So oleh sebab kawasan pelorek di atas rantau pelorek di atas garisan. So lebih besar.
Oleh sebab kali putus so kita hanya lebih besar. Y lebih besar negatif 7. Dah selesai soalan 6. Tunggu sekejap, cikgu. Okey. Okey, untuk 4 pestari yang masih tidak hadir yang sudah memang sepanjang tempoh kita buat Google Meet tidak hadir lah. Fatin Nur Fazana, Fabian Ambo, anak Frankie, Peronel bin Maji, Florence Agi, Gracie ni pun minggu ini belum nampak lagi. Minggu lepas pun ada sekali tak hadir. Lepas itu Ivan memang sekejap ada sekejap tak ada. Nazing minggu lepas tak ada, minggu ini hari ini ada. Nozrina lama tak jumpa sudah. Nur Amira Aisyah tak ada. Nur Kamisha tak ada. Nurul Anissa tak ada. Shaleha tak ada. Siti Nur Shilawati. Siti Nur Shilawati dengan Shaleha benar hadir satu kali saja kalau tak silap. 1 ke 2 kali dari awal tahun itu. Bayangkan, dari awal tahun sampai sekarang berpuluh kali Google Meet tapi dia ikut 1-2 kali. You nak saya macam mana berikan penilaian? Kan? Beri 0 ke? Beri 1? Ataupun you harap saya berikan untuk lulus? Kalau awak lah saya, macam mana you nak buat? Okey. Stewart pun ada sekali tidak hadir minggu lepas, hari ini hadir. Tracy minggu lepas sekali, minggu ini pun hari ini tak ada. Yang lain okey. Memang ada pelajar kehadiran penuh. Yang kehadiran penuh itu nanti tunggu buka sekolah kita bagi ganjaran kepada murid yang hadir penuh. Sebagai penghargaan lah. Kerana awak hadir penuh. Dan satu lagi yang cikgu akan buat hadir penuh itu, cikgu akan key in amalan terbaik dalam SSTM awak. Itu tinggal lagu yang baik dan tinggal lagu yang positif. Kita akan berikan. Itulah saya akan key in ke dalam SSTM itu. Satu sistem untuk salah lagu, tapi bukan salah lagu. Ini untuk amalan baik kerana kehadiran penuh. Tahniah kepada kehadiran penuh. Saya kena cari balik semua kehadiran lah. Tapi yang saya tahulah yang kehadiran yang sangat bagus itu yang memang ada setiap kali itu, contohnya adalah beberapa Vanessa, Nur Hayati, Nashita, Marilyn selalu masuk awal. Dua-dua Jessica okey. Jennifer, itulah. Yang lain kadang-kadang Fiona pun okey, memang kehadiran konsisten lah. Yang lain tu mungkin ada sekali-sekala tidak ada lah. Harap saya kena semak balik lah. Harap kehadiran lebih baik lagi lepas ini ya. Kalau tengok saya punya senarai di sini panjang lagi ya. Sebab kita sampai akhir sampai cuti ya. Ini cuti di sini. Ini cuti. So minggu ini 22, 23, 24, minggu depan 29, 30, 1 Julai, 6, 7, 8 Julai, 13, 14, 5 Julai. 3-4 minggu lagi. Tengok kehadiran macam mana nanti ya. Okey, memang kita ada bukti ya. Bukan saya cakap sebarang, saya ada hadir cikgu. Tak, kita ada buat kehadiran di sini ya. Memang tidak dapat tipu lah. Dan memang semua Google Meet saya memang ada recording, ada saya rakamkan. Jadi tidak ada isu supaya kata hadir tapi tak ditanda. Saya memang ada record. Saya boleh semak balik betulkah murid itu pada masa itu dia hadir. Jadi itulah pentingnya recording lah. Sebagai bukti lah. Ya. Jadi kalau nanti ada apa-apa kita akan serahkan kehadiran ini ke atasan lah. Kalau ibu bapa kata, anak saya ada hadir, dia beritahu saya ada. Inilah kita ada bukti. Sebab ramai pelajar kadang-kadang dia tipu mak bapak, dia kata ada ikut Google Meet, tapi mak bapak kerja dan dia tak tahu, tak ada di rumah. Rupanya dia tidak ikut. Ada, saya banyak dengar itu.
Tapi bukan dengar dari kelas-kelas awak lah. Saya dengar dari kelas lain lah. Ataupun sekolah lain pun macam banyak macam itu. Pelajar itu dia tipu mak bapak kata ada ikut Google Meet, padahal dia tak ikut. Harap di sini tak ada lah. Sebab tak dengar lagi tingkatan 4. 2 kelas ini. Setakat ini belum dengar lagi lah. Baguslah itu kalau belum dengar. Saya faham saudara-saudari yang dikasihi, saya faham ada kawasan line dia memang slow, saya faham. Tapi jangan langsung tidak beri apa-apa respon. Takkanlah, bukan saya peletih perlu saya cakap lah, terutamanya ada pelajar baru ini, saya perlu beritahu mereka jugalah. Sejak bulan Januari sampai sekarang hampir nak habis bulan Jun, kalau sekalipun Google Meet you tak ikut, tidak logik lah kan. Kalau you kata line slow, lama-lama sekali boleh kan. Takkanlah. Kalau you betul-betul tidak boleh Google Meet, latihan buat kan. Ikut kawan punya jawapan, saling ambil gambar, hantar pun boleh kan. Saya tak cakap tak boleh. Tapi langsung tidak ada respon, tidak ada maklum balas. Itu yang saya marah. Tak boleh macam itulah. Saya rasa dalam proses pembelajaran ini komitmen kedua-dua. Komitmen kedua, kerjasama kedua-dua. Kerjasama kedua-dua pihak guru dengan murid itu adalah sama penting. Sama penting. Kalau cikgu, murid rajin, cikgu tak ajar, tak boleh. Cikgu ajar, murid tak hadir, tak boleh juga kan. Itulah kerjasama kedua-dua pihak untuk menjayakan proses pembelajaran itu. Ini untuk mereka yang tidak hadir langsung itulah. Tak tahulah mana pergi. Mungkin sudah kerja kan. Okey. Kepada yang sudah, okey sekarang. Okey sekarang apa ini? Muka surat 10. Muka surat 10. Saya kecilkan sikit. Okey, muka surat 10 itu dia. A dan B saya rasa kita habiskan ini cukuplah untuk bagi ini. 2 lagi soalan. So nanti ambil gambar muka surat 9, muka surat 10 untuk hantar kepada grup. Dan saya akan catatkan penghantaran anda. Okey, contoh 12. Selesaikan setiap yang berikut. Selesaikan setiap yang berikut. A, Raja menunjukkan rantau penyelesaian bagi bilangan roti tuna, X dan roti sardin. Okey. Sekejap. Okey di sini saya rasa roti tuna ialah X highlightkan. Lepas itu roti sardin ialah Y yang dijual di sebuah kedai bakery dalam tempoh seminggu. Okey, so ini sistem ketaksamaan linear lah sebab di sini ada 2 objek satu ialah roti tunai S dan satu lagi roti sardin Y Okey, saya ini graf dia dan kawasan pelorek ialah ini mungkin tak berapa jelas saya jelaskan. Kawasan pelorek ialah inilah. Okey, kalau fotostat awak tak jelas awak jelaskan. Ini kawasan pelorek Oh, sorry, ada lagi sini. Sini. Okey, sampai sini Okey dia. Okey, so ini ialah mencari maklumat daripada sistem ketaksamaan linear yang diberilah. Okey, berdasarkan graf. Okey, ini tulislah roti tuna. Ini roti sardin. No Suzila, sudah balik kah? Sudah balik? No Suzila? Sudah. Okey, kita teruskan Okey. Tulis semua ketaksamaan linear dalam sistem yang mewakili rantau pelorek itu. So di sini kita boleh nampak ada sekurang-kurangnya 4 lah ketaksamaan. Dia kata semua, tulis semua. So sini ada 4. Okey. So yang pertama ialah
Yang pertama yang boleh saya nampak ialah ini ya. Y sama dengan 40. Ada nampak Y 40? Ini satu. Lepas itu yang kedua boleh awak nampak ialah ini. Y sama dengan negatif 2S tambah 160. Ya, ini ya. So saya mungkin tebalkan sikit. Okey ya, ini dia. Kemudian yang ketiga ialah ini. Ketiga ialah ini ya. Y sama dengan negatif X tambah 120. Okey, sudah 3. Dan ada satu lagi, mungkin kita tak nampak, iaitu pada pasi Y. Ini pun satu kesamaan pasi Y. Okey, pasi Y. Okey, okey ya. Ini pasi S saya hitamkan. So ini persamaan dia tak bagi ya. So saya bagilah apakah persamaan di sini. Ini dia melalui pasi S dia bukan dia pasi Y, tapi kalau persamaan dia melalui pasi S. So persamaan dia ialah X sama dengan kosong. Tuliskan S sama dengan kosong untuk garis menegak itu. Okey. So tuliskan, cuba tuliskan ke semua itu awak cuba tuliskan. Okey. Jadi, so tulis yang pertama, tulis di bawah ataupun saya tulis di tepi lah sebab supaya senang untuk awak tengok. Tapi awak tulis di ruang jawapan Awak tulis di ruang jawapan. Okey ya. Alright, yang pertama saya guna yang merah itu yang Y sama dengan 40 dan dia ke atas kan. So Y lebih besar sama dengan 40. Okey. Lepas itu yang biru. Biru dia punya ke bawah kan. Okey, kawasan peloreh ke bawah garis. Ke bawah maksudnya lebih kecil sama dengan sebab dia garis padu. Y lebih kecil sama dengan negatif 2X tambah 160. Dan yang hijau pun sama ke bawah. Ke bawah lebih kecil lah. Y lebih kecil sama dengan negatif X tambah 120 sebab ini adalah garis padu juga. Dan termasuk yang keempat itu X sama dengan kosong. Kawasan peloreh dia ke kanan. Ke kanan maksudnya lebih besar. So X lebih besar sama dengan kosong. So ada 4 ketaksamaan dalam sistem ini. So soalan-soalan yang kita buat sebelum ini kebanyakan 3 garis kan. Tapi sini ada 4. Sistem itu maksudnya lebih daripada 1. Dia boleh 2, boleh 3, boleh 4. Lebih dari itu pun boleh. Lebih dari itu pun boleh ya. Okey. Dah, so ini jawapan untuk nombor 1 tulis semua. So di sini ada 4. Asalkan membalut kawasan peloreh itu semua kena tulis Dah. Okey, yang kedua, jika bilangan roti sarding yang boleh dijual ialah 80 biji. Roti sarding ialah Y kan? So maksudnya Y 80. Nyatakan bilangan maksimum roti tuna yang boleh dijual. So you tengok balik graf, ini memang sudah diberi siap-siap jawapan
Sarding ialah Y kan? Ini Y. Y 80. Ada nampak dia punya kari putu-putu sudah ada jawapan di sini. Berapa ni? Berapa? Kita tanya seorang Jessica. Jessica Long. Apa nilai ni? Apabila roti sarding itu 80, Y 80, berapa X? Jessica? Cikgu ulang tak jelas. Okey, saya ulang. Kalau kita tengok soalan nombor 2 ini, bilangan roti sarding yang dijual 80 biji. Okey, so roti sarding ialah Y kan? Okey, so kita tengok Y 80. Nah, ada garis putus-putus di sini. Asal itu kan? Yang asal itu, graf asal itu sudah ada Y 80 and then menuju ke bawah cari nilai X. Saya kata apa nilai ini? Apa nilai itu? Anak panah itu tunjukkan. Anak panah itu menunjukkan nilai apa? Maksudnya sebenarnya dia nak tanya berapa nilai X lah. Kalau Y 80, X berapa? Seberapa nilai X di situ, Jessica? 40, Ya, 80 dengan 40. 40. Oh, dah ada sini kan? Ini dia. Y 80. Okey, turun ke bawah. X dia 40. Okey. So, tolong tuliskan. Itu dia. Tak nampak S 40. Ini S 40 Okey. Sekejap. Okey, so akhir sekali nombor 3. Adakah kedai bakery itu boleh menjual 80 biji roti tuna dan 100 biji roti sarding dalam masa seminggu? Berikan sebab anda. Okey, so kita tengok balik di sini. 80 dengan 100. Titik itu ada di sini. Ada di sini ya. Titik itu di luar kawasan pelorek kan, di luar rantau pelorek. So, bolehkah kedai bakery itu menjual 80 biji roti tuna dan 100 biji roti sarding seminggu? Bolehkah tidak? Kita tanya Florence Normi. Florence Normi. Florence. Boleh jawab saya? Soalan Boleh. tanya. Boleh? Boleh. Sebab? Tak tahu. Sebab titik ini tidak terletak di dalam rantau pelorek. Betul tak? Betul okey. So awak tulis tidak kerana titik 80-100 tidak terletak dalam rantau pelorek. Tidak terletak dalam rantau pelorek. Ya. So itu jawapan, tuliskan.
Okey ya, so itu untuk soalan 12A ya. Okey, kita pergi 12B akhir sekali ya. Sudah siap semua? So ingat boleh ke tidak kita kena tengok. Kalau kita tengok titik 80 100 ini dia tidak terletak di dalam rantau peloret. Maksudnya dia tidak boleh lah. Dia tidak boleh menjual nilai sedemikian dalam seminggu. Kalau dia titik itu di dalam rantau peloret, itu boleh. So itu kita jawab tapi dia tukar dalam situasi lah, dalam situasi. Harap faham maksud di sini ya. Okey, kita tengok B. Okey, kita tengok B pula. Raja menunjukkan rantau penyelesaian bagi bilangan dua jenis graf tangan iaitu bakor pada X. X ini adalah bakor dan Y adalah sarung tisu. Sarung tisu. So kilang itu menghasilkan dua jenis ataupun graf tangan lah. Dua jenis graf tangan. X ialah bakor, Y ialah sarung tisu. Ini dihasilkan oleh Akmal dalam sehari, dalam masa satu hari ya. Okey, so rantau peloret ini dia. Tuliskan semua ketaksamaan. Okey, so kita ada 4 juga. Kalau kita tengok di sini. Okey, mana dia? Saya satu. Ada nampak? 2, 3, 4. 4 ini kawasan dia kan? Ini kawasan peloret. So ada 4 ketaksamaan perlu kita tulis. Yang pertama kita tengok Y4, dia ke bawah dan garis dia padu. Okey, Y lebih kecil sama dengan 4. Yang kedua ini. Y sama dengan negatif 1/3 X tambah 8, garisan dia pun ke bawah lebih kecil, garis padu Y lebih kecil sama dengan negatif 1/3 X tambah 8. Dan yang ketiga, yang ini. Ini ini. Dia ke kanan. Apa persamaan ini X sama dengan kosong kan? S sama dengan kosong, so S lebih besar sama dengan kosong sebab dia ke kanan. Semua garis padu, tidak ada garis putus-putus di sini. Dan yang keempat, bagaimana kita namakan garisan ini? Garisan ini nama dia apa? Ini. Ini ialah Y sama dengan kosong. Nama dia Y sama dengan kosong. Kalau ini tadi S sama dengan kosong, sekarang ini Y sama dengan kosong. Dan dia ke atas maksudnya lebih besar. So, Y lebih besar sama dengan kosong. So, ada 4. 1, 2, 3, 4. Itu semua ketaksamaan yang perlu Anda tulis. Okey, tuliskan. Okey. Lepas itu yang kedua, cari maklumat, nyatakan bilangan maksimum sarung tisu yang boleh dibuat oleh Akmal sehari. Maksimum. Maksimum. You tengok maksimum untuk sarung tisu. Sarung tisu ialah Y kan? Dia punya maksimum garis ini ya. Ini garis dia. Saya gunakan ini. Mana maksimum? Maksudnya paling atas sekali lah garisan itu untuk kawasan peloret. Rantau peloret paling atas ini. Ini maksimum. Maksimum. So maksudnya tisu itu paling banyak boleh jual berapa? Boleh jual 4. Bukan boleh jual 4, boleh buat 4 dalam satu hari. Ini 4 kan? So maksimum ialah 4. Okey, tuliskan. Nombor 2, 4 jawapan dia. 4. Dan yang ketiga, harga bagi sebuah bakor dan satu sarung tisu masing-masing RM15 dan RM6. Antara titik 10.3 dan 12.4 yang manakah memberi hasil jualan maksimum? Okey, itu kita kira. Dia kata nak jual maksimum titik 10.3. 10.3 titik 10.3 ini maksudnya
10 ini ialah X lah, ini ialah Y. X ialah pakor. Pakor RM15. Yang tisu, sarung tisu RM6. So kita cuba cari ya. 10 darab 15 tambah dengan 3 darab 6. RM168. Kalau dia guna titik 12.4, sama cara, ini X, ini Y. X itu RM15, Y itu RM6 untuk sarung tisu. Jumlah hasil jualan 12 darab 15 tambah dengan 4 darab 6. RM204. Jadi mana satu memberikan hasil jualan maksimum? Mana satu titik? 204 kan? So tulis 12.4 titik 12.4 memberikan hasil jualan maksimum. Hasil jualan maksimum. Hasil jualan maksimum. Ada soalan? Okey, so saya kecilkan. Boleh ya? Ini keseluruhan untuk soalan contoh 12A dan B. Kepada yang tak sempat tu boleh tengok di sinilah. Jadi setiap murid ambil gambar muka surat 9, muka surat 10. Satu murid 2 gambar sahaja. Muka surat 9, muka surat 10. Lepas ambil gambar, hantar ke dalam grup masing-masing. Untuk 4 wawasan, grup WhatsApp. Kalau 4 bestari, grup Telegram. Grup Telegram masuk ke dalam situ. Okey, dan jangan lupa esok kita punya kelas masih sama masa dia, iaitu pukul 11 hingga pukul 12, 1 jam untuk esok. Waktu dia sama, jangan lupa untuk hadirkan diri untuk hadirkan diri. Okey, so sekarang jam saya menunjukkan 11.58. Saya rasa cukuplah untuk kita pada pagi ini ya. So harap semua hadir pada esok. Siapkan latihan dan hantar terus sekarang. Okey, itu sahaja daripada cikgu pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.